Assalamualaikum, saya Nur Jazlina binti Abdul Jumat, BP 24110196. Assalamualaikum, nama saya Nazatul Arisha binti Labai, BP 24110209. Hai, saya Daniela binti Anthony dengan nombor matrix BP 24110262. Saya Nur Faiza binti Ansar, BP 24110198. Saya Muhammad Zafan, BP 24100359. Nama saya Fahamiza Yumat Said di BP 24110232. Jadi hari ini kita akan buat perbincangan. Kita akan bincang pasal topik 3, iaitu pasal hot intelligence. Jadi dia punya situasi ni, pasal dua orang adik-beradik ni, dia macam tertanya, dia orang punya kejayaan ni dipengaruhi oleh nurture ataupun dia orang punya nature. Jadi bagi pandangan saya rasa kejayaan kita ni dipengaruhi oleh nurture, iaitu kita punya usaha sendiri, usaha dan persekitaran kita. Sebab kalau kita ada genetik ataupun nature yang pandai, tapi kita tidak kembangkan melalui kita punya nurture, kita punya usaha, kita punya kepandaian tu dia macam tidak guna lah, dia tidak akan berkembang. Kalau kamu Najib, kamu rasa mana yang lagi mempengaruhi kejayaan seseorang? Bagi saya setuju dengan pendapat kamu mengenai nurture, iaitu pengaruh persekitaran, kerana nurture ni mereka memainkan peranan penting. Contohnya macam dalam situasi kita berada di persekitaran keluarga yang sentiasa memberi sokongan dalam pendidikan, jadi kita dapat meraih kejayaan yang lebih. John Watson, iaitu ahli psikologi behaviorisme, dia cakap bayi ni dorang boleh dijadikan apa saja tapi bergantung kepada persekitaran mereka. Jika dilihat di dunia yang sebenar, budak-budak yang mendapat perhatian dan sokongan emosi, mereka biasanya lebih meraih kejayaan yang lebih. Itu saja pendapat saya. Apa pula mengenai kamu, Faiza? Saya kurang setuju dengan pandangan Najib dan juga Justina. Pada pandangan saya, nature itu tidak boleh mempengaruhi kepandaian atau kejayaan seseorang, kerana faktor genetik itu memainkan peranan penting dalam perkembangan otak dan juga potensi kognitif seseorang. Saja daripada saya. Apa pula pandangan Nazatul? Pada pandangan saya bersetuju dengan Faiza. Nature ni dia akan mempengaruhi kepandaian dan kejayaan seseorang ni, sebab nature ni dia merangkumi aspek biologi dalam badan kita yang sifat dia semula jadi. Dan macam mana pula dengan Daniela? Pada pendapat saya, ya memang betul nature tu mempengaruhi pembesaran kita. Macam mana kita kepandaian kita tu, macam mana dia diasah gitu. Tapi nature ni lebih mempengaruhi, sebab walaupun dia akan mewarisi kepandaian ibu bapa dia tu, sekiranya dia punya persekitaran tu tidak bagus, so macam yang Najib cakap, memang persekitaran tu penting. Sama juga dengan didikan ibu bapa mereka. Kalau walaupun orang cerdas, tapi orang hanya mengharapkan itu dan tidak dididik dengan betul, dia punya nature tu sia-sia aja macam tu. Macam mana pula dengan pendapat kamu? Saya sebenarnya bersetuju dengan pendapat saudara Faiza dan Nazar. Nature tu dia lebih mempengaruhi kejayaan seseorang lah. Saya sebenarnya nature ni macam contoh bakat-bakat kita itu semua berlaku secara semula jadi ataupun genetik. Selain itu kita punya kemahiran, kebolehan intelektual, semua itu secara semula jadi. Jadi ini kenapa saya lebih mendukung nature tu mempengaruhi kejayaan seseorang. Jadi itulah jelas kenapa actually genetik tu mempengaruhi kejayaan seseorang. Tapi selepas mendengar pendapat rakan-rakan ni semua, kita dapat tahulah sebenarnya memang nature ni dia mempengaruhi kejayaan, tapi dia ni boleh dikatakan sebagai sebuah titik lah. Sebab tanpa usaha iaitu yang nature tu, segala kebolehan kita ada, kita punya IQ, kita punya bakat, tanpa usaha tu benda tu akan hilang. Jadi adakah kita bersetuju bahawa nurture lagi mempengaruhi kejayaan seseorang? Setuju. Okay, jadi memandangkan kamu semua setuju kan dengan nurture untuk soalan satu tadi. Jadi kita akan sambung dengan soalan kedua. Soalan kedua tu ialah apa kemahiran interpersonal yang kita perlu ada dalam sebuah dalam perbincangan. Jadi kalau bagi saya rasa kemahiran yang perlu ada dalam perbincangan ni ialah kawal emosi. Kalau kita tiada kemahiran kawal emosi ni, kita punya perbincangan ni dia akan jadi cepat tegang. Dia akan bertukar jadi pergaduhan. Tapi kalau kita semua boleh kawal perasaan masing-masing, komunikasi itu kita dapat berkomunikasi dengan sopan, dengan hormat antara sesama.
Jadi perbualan tu dia akan jadi lebih matang, dia akan jadi produktif. Seterusnya kalau Ifa, kamu rasa kemahiran apa yang perlu ada dalam perbincangan? Bagi saya pula, saya sokong pendapat saudari Jasmina bahawa kawalan emosi adalah sangat penting dalam konteks perbincangan antara beradik-beradik lah. Sebab kalau tanpa emosi, kawalan emosi tu suasana akan jadi tegang. Tapi pendapat saya juga, kemahiran komunikasi yang berkesan itu juga merupakan satu kemahiran interpersonal yang penting. Berkomunikasi secara lisan adalah sangat penting sebab bila kita mempunyai komunikasi lisan yang berkesan, jadi apa yang kita mau sampaikan ke orang tu akan faham. Macam tanpa kemahiran lisan yang berkesan, macam yang lemah, perbincangan orang tu tidak mendapatkan satu kesimpulan yang orang mau dalam orang berbincang. Jadi enak dia akan jadi sebuah debat. So that is why kenapa komunikasi lisan yang berkesan itu sangat penting dalam perbincangan. Jadi apa pendapat saudari Maria? Pada pendapat saya, selain dari apa yang Jess dengan Eva bagi tadi, saya rasa antara kemahiran interpersonal yang perlu ada dalam satu perbualan itu adalah pengambilan perspektif, di mana kita cuba untuk memahami sudut pandang seseorang tu supaya dia macam mana? Dia macam kalau kita cuba memahami, perbualan tu akan lebih tenang, dia lebih efektif. Kita faham cara dia orang pandang and kita dapat fikir and macam contoh, if dia fikir macam ni, kita akan automatic like, oh saya tak boleh balas macam ni, nanti dia akan terasa. So saya perlu fikir ayat cantik supaya itu begitu. And then pengambilan perspektif ni kalau kita terapkan dalam perbualan, dia lebih efektif dan dua-dua pihak tu dapat cari penyelesaian yang adil dan dua-dua terima. So saya rasa itu je. Macam mana pula dengan saudara Nabil? Najib. Sorry. Saya antara ada satu lagi kemahiran interpersonal yang kita perlu ada, iaitu kemahiran empati. Kemahiran empati ni seperti yang kita tahu, ia adalah satu keupayaan untuk memahami dan merasai perasaan orang lain. Seperti yang kita tahu sekarang ni, macam manusia ni, diorang mudah menghukum tanpa faham perasaan orang lain. Jadi di sini dalam konteks perbincangan kita, iaitu mengenai dua adik-beradik yang sedang berbincang mengenai nurture atau nature. Jadi dengan adanya kemahiran empati ni, dia bukan salah satu cara untuk menunjukkan kita ni lemah, tetapi dia ialah satu bentuk kekuatan emosi supaya perbincangan ataupun perbualan mereka tu tidak menjadi satu menghasilkan penyelesaian yang sia-sia. Jadi bagi saya, empati ni bukan tentang menyelesaikan masalah, tetapi dia tentang memberi ruang yang selamat untuk kita meluahkan rasa. Jadi di situ dua beradik tu mereka bebas memberikan pendapat masing-masing tanpa ada sebarang perdebatan. Itu dia dari saya. Seterusnya, apa pula pendapat saudari Faiza? Saya bersetuju dengan kemahiran empati memainkan peranan penting dalam kemahiran interpersonal. Tetapi saya ingin menambah satu lagi kemahiran, iaitu kemahiran rundingan dan juga penyelesaian konflik. Itu saja daripada saya. Apakah pandangan Nazatul pula? Pada pandangan saya, kemahiran saya bersetuju dengan saudari Eva tadi bahawa komunikasi lisan tu dia penting dalam kemahiran interpersonal. Jadi saya ingin menambah, selain daripada kemahiran lisan, kemahiran komunikasi nonverbal juga dia penting dalam dalam kita punya perbualan dan perbincangan. Contoh dia seperti kita punya gerak badan, ekspresi wajah, kontak mata kita dengan kita punya rakan-rakan bila bercakap, postur badan kita boleh tunjukkan dengan kita mengangguk atau kita senyum. Itu je dari saya. Okay, jadi daripada soalan dua ni, daripada perbincangan kita tadi, kita punya kemahiran, kita setuju kemahiran interpersonal yang kita perlu ada dalam perbincangan. Contohnya macam communication, perspective taking, ada empati, ada kawal emosi. Jadi saya rasa itulah kemahiran interpersonal yang perlu ada dalam perbincangan, supaya kita punya perbincangan tu dia berjalan dengan lancar sampai baru kita boleh capai satu kesimpulan dalam perbincangan itu.
Jadi itu je kita punya perbincangan hari ini.